Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين. أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah, uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala di atas Allah mendorongkan kita ini ikhwatul iman begitu mencintai majlis ilmu. Alhamdulillah. Ikhwatul iman, pada malam ini kita masuk bab yang kedua, iaitu bab yang disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah, bab taubat. Bab taubat. Apa yang ulama Ahlus Sunnah sepakat, iaitu taubat adalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Taubat dia adalah jambatan untuk mencari cinta dan ridha Allah. Taubat adalah perkataan ataupun perbuatan ataupun amalan yang merubah seorang hamba daripada tidak ada kedudukan di sisi Allah kepada mula mencari martabat dan harakat di sisi Allah. Itu yang disepakati oleh para ulama. Taubat dia termasuk di bawah bab tazkiyatun nafsi, iaitu bab ataupun jalan membersihkan hubungan kita dengan Allah. Kita mesti membersihkan hubungan dengan Allah. Maka salah satu cara membersihkan hubungan dengan Allah itu ialah melalui jalan taubat. Karena itu la khilafa bainal ulama, tidak ada khilaf di kalangan ulama, taubah itu wajibatun ala kulli insan. Taubat itu adalah kefarduan bagi semua insan. Bukan kepada orang Islam, bahkan taubat itu wajib kepada orang bukan Islam. Wajib dia bertaubat daripada maksiat kepada Allah, kepada iman pada Allah, daripada syirik kepada Allah, kepada tauhid kepada Allah. Maka ikhwatul iman, bab taubat adalah bab yang disepakati oleh para ulama. Dia adalah bab yang membersihkan hubungan kita dengan Allah. Jadi kalau orang itu, dia ini orang yang enggan bertaubat ataupun tidak bertaubat dan tidak pernah bertaubat, adalah orang yang tidak mau membersihkan hubungan dengan Allah. Karena apa ikhwatul iman? Karena kita jumpa ayat yang ke-222 daripada suratul Baqarah, di mana apabila Allah bercakap tentang taubat, Allah menggunakan bahasa yang sangat hebat. Dari segi tata bahasa Arab, dia adalah ungkapan yang sangat hebat, iaitu Allah menyatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Subhanallah. Kita boleh melihat beberapa tempat sahaja dalam Quran sirah seperti ini diangkat. Innallaha ya'muru bil adli, satu tempat. Innallaha yuhibbut tawwabin, tempat yang kedua. Tidak banyak tempat Allah menggunakan sirah ini. Sirah dia menggunakan batang tubuh dia sendiri, zat dia. Dia tak menggunakan rasul dia bercakap, tapi diri dia sendiri.
Sesungguhnya kata Allah, Allah itu yuhibbut tawabin. Cinta dan kasih Allah itu ada pada orang yang tawabin. Tawabin. Dalam tafsir Imam Qurtubi, tawabin diterjemahkan dengan makna tawabin minadz-dzunub wasyirk, iaitu orang itu membersihkan diri dia daripada dosa besar dan daripada syirik Allah. Allah sangat suka kepada tawabin, orang yang bertaubat. Masya Allah. Karena itu kita jumpa betapa cintanya Allah pada orang yang bertaubat ini. Kita jumpa hadis riwayat daripada Imam Tirmizi. Hadis ini hadis sahih, bercerita tentang kalau hamba itu datang kepada Allah dengan dosa yang memenuhi langit dan bumi. Dia datang kepada Allah dengan perkataan taubat, maka Allah akan datang dengan keampunan 2 kali ganda yang memenuhi langit dan bumi. Masya Allah. Masya Allah. Inna Allah kataba rahmah. Allah Ta'ala menulis rahmat dan murka dia. Maka Allah letak di sebelah dia. Dia tulis rahmat dan dia tulis murka. Dia letak di sebelah dia. Apabila hamba itu bertaubat, Allah menilik kepada rahmah. Allah menilik kepada rahmah. Dan Allah berfirman, sesungguhnya rahmah aku mengatasi murka aku. Maka diberilah keampunan kepada hamba-hamba yang banyak melakukan dosa. Dan kita jumpa dalam hadis Imam Tirmizi, andai kata manusia itu dia boleh hidup tanpa taubat, niscaya Allah akan rosakkan ummah itu. Allah akan mencipta ummah yang suka kepada taubat. Allahu Akbar. Kenapa? Kerana Allah mencintai taubat. Allah mencintai orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabin. Kerana salah satu daripada sifat Allah itu at-tawwab. At-tawwab. Wa ana tawwabur rahim. Aku ini tawwabur rahim. Bukan kata memberi maaf. Bukan kata memberi maaf, tetapi dalam memberi maaf itu aku sangat rahim. Aku sangat mencintai orang yang aku maafkan. Allahu Akbar. Ini mukhalafah dengan kita. Laisa kamitslihi syai'un. Sifat Allah dengan makhluk itu tidak sama. Kadang-kadang kita maaf orang, tapi kita korang dah mencintai dia. Masya Allah. Kita maaf dia, tapi korang mencintai dia. Macam suami buat salah, isteri maafkan. Cinta itu dia jatuh. Dia tak jadi ombak, dia jadi gelombang. Daripada ombak rindu, dia jadi gelombang rindu. Gelombang ni tak sedap. Yang sedapnya ombak, dia cantik. Bila jadi gelombang, dia nak main tsunami pula lepas tu. Bila kita orang buat salah, kita maaf. Betul kita bagi maaf. Benar kita bagi maaf. Tetapi dalam maaf itu menghakis cinta dan sayang kita. Sikit demi sikit. Tetapi dah. Wa ana tawwabur rahim. Beritahu pada hamba aku, wa ana tawwabur rahim. Sesungguhnya aku ini tawwab, penerima taubat. Ketika orang itu buat salah yang dahsyat, aku terima taubat dia. Bagaimana aku terima taubat dia? Aku terima dengan mencintai orang yang bertaubat. Allahu Akbar. Aku terima dengan mencintai orang yang bertaubat. Karena itu ikhwatul iman, kita kena tahu orang yang pertama beramal dengan cinta Allah ini adalah Nabi Adam alaihi salam. Dia adalah orang yang pertama beramal dengan ibadat yang bernama taubat. Karena itu Allah sangat mencintai dia. Cinta Allah kepada Adam itu sangat hebat. Itu sangat hebat. Kenapa? Dia orang yang mendapat innallaha yuhibbut tawwabin. Sampai Nabi kata kullu bani Adam khata'un. Anak Adam ini banyak salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi daripada anak Adam yang buat salah, aku suka yang buat salah kemudian taubat pada aku. Masya Allah. Yang buat salah kemudian taubat. Quran cerita pada kita, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Tengok, innahu huwat tawwabur rahim. Adam bertemu dengan kalimah yang mendatangkan taubat Adam kepada Allah. Fatalaqa Adamu min rabbih. Adam bertemu satu kalimah di sisi Rabbnya, di sisi Allah. Yang kalimah itu mendatangkan cinta Allah kepada Adam. Masya Allah. Allah tidak membenci Adam, tetapi Allah membenci maksiat kepada dia.
Allah membuang maksiat, Allah menjauhi maksiat, Allah tidak suka maksiat itu. Tetapi Allah mencintai orang yang taubat, orang yang datang kepada Allah. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin. Bertemulah Adam dengan kalimah. Kalimah di situ kalimah apa? Kalimah taubat. Adam bertemu dengan kalimah taubat. Dan Allah menyatakan wa ana tawwabur rahim. Allah Taala itu tawwabur rahim. Menerima Adam, menerima taubat Adam, dan Allah mencintai Adam kerana Adam bertaubat kepada Allah. Karena itu ikhwatul fiddin, bab taubat adalah bab yang sangat dahsyat di dalam Islam. Imam Ibnu Hajar Asqalani ketika menghuraikan hadis riwayat Imam Bukhari berkenaan dengan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Di dalam jilid yang pertama Fathul Bari, ketika Imam Ibnu Hajar Asqalani membahas hadis ini, kata Imam Ibnu Hajar, Allah Ta'ala telah mengangkat keberatan demi keberatan, beban demi beban dalam agama ini, sehingga kan agama ini dipanggil agama dinu yusrun, agamanya sangat mudah. Maka Ibnu Hajar mula memberi contoh, di antara keberatan dan beban yang diangkat ialah beban taubat. Dahulunya taubat sangat dahsyat. Allah menerima taubat Bani Israel dengan cara yang sangat ngeri dan mengerikan, sangat dahsyat. Mereka kena bunuh-membunuh. Bunuh-membunuh itu syarat diterima taubat. Allahu Akbar. Syarat taubat di antara anak Adam itu kena berkorban, kena menyembelih. Semua itu diangkat oleh Allah. Diangkat oleh Allah. Allah Ta'ala angkat kaifiat taubat yang membebankan, Allah angkat. Maka itulah kata Imam Ibn Hajar, di antara maksud ad-dinu yusrun, agama ini sangat mudah. Dilihat kepada modal untuk bertaubat kepada umat Muhammad, sangat mudah. Maka celakalah orang yang tidak dihidayahkan oleh Allah untuk bertaubat kepada Allah. Ikhwatul iman, maka Imam Nawawi setelah membahas masalah ikhlas, dia membahas masalah taubat. Saya mengira bahawa Imam Nawawi cuba mengaitkan ikhlas dengan taubat, iaitu rasanya Imam Nawawi nak menyatakan di antara keperluan, di antara benda yang penting yang mesti kita masukkan dalam taubat supaya taubat itu bersinar, membawa hasil, ialah ikhlas. Sebab ada orang bertaubat kepada Allah bukan kerana ikhlas, tapi mungkin kerana terpaksa, kerana orang putih kata no choice, tak ada pilihan. Kaki satu dah kena potong, tinggal lagi satu kaki ada 5 jari, ibu jari pun dia potong dah satu, tinggal 4. Jadi dia nak pergi diskotik mana? Dia nak pergi karaoke kelab mana? Agak-agak GRO mana nak ambil menari dengan dia tempang sebelah tu? Ketika itu dia mula buat keputusan. Saya katakan ikhwatul iman, taubat ini adalah hidayah daripada Allah. Kalau orang itu mengambil taubat, dia beribadah dengan taubat tanpa hidayah, taubat menjadi malapetaka dalam hidup dia. Dia akan jadi orang yang dibacakan ayat oleh Umar Al-Khattab ketika melihat seorang rahib jalan. Umar membaca ayat Allah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Umar tengok orang yang beribadat dalam agama lain dengan penat, dengan letih, mengikut syarat-syarat ibadat itu. Umar membacakan hal ata ka hadithul ghashiyah sampai pada ayat amilatun nasibah. Umar menyatakan amalan yang mereka sangkakan ibadah di dunia ini menjadi beban kepada mereka di hari akhirat. Kalau insan itu bertaubat kerana terpaksa dan dia tidak tahu betapa amalan bertaubat itu dicintai oleh Allah, dia mendekati Allah bukan kerana taubat, kerana dia tidak ada pilihan, maka taubat tidak akan menjadi apa-apa dalam hidup dia. Dia cuma orang yang menjauhi dosa, tetapi dia tidak akan merasai nikmatnya berhubung dengan Allah, dan ini satu malapetaka. Kerana itu ikhwatul iman, dibuktikan dalam hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, baginda bertaubat dengan Allah walaupun baginda tidak pernah bermaksiat kepada Allah.
Kenapa? Kerana mencintai amalan yang dicintai oleh Allah. Mencintai amalan yang dikasihi oleh Allah. Seorang kekasih, dia tidak akan meninggalkan apa yang kekasih dia suka. Allahu Akbar. Lihatlah Laila dengan Qais. Laila dan Qais. Laila akan suka apa yang Qais suka. Qais mencintai apa yang Laila suka. Kenapa? Kerana kata Qais, kata Laila, mustahil kekasih membenci apa yang disukai oleh kekasih. Allahu Akbar. Demikianlah Allah mencintai taubat dan mencintai orang yang bertaubat. Mustahil kita tak ada perasaan bertaubat. Sedangkan Allah dalam bab taubat itu nama Allah, Tawwab. Dan itu termasuk tauhid yang kita imani, tauhid asma wa sifat. Allah ni ada 99 nama. Wa ana tawwabur rahim. Meyakini Allah memiliki sifat taubat. Allah menerima orang yang bertaubat. Allah kasih dengan taubat. Allah sahaja penerima taubat. Allah sahaja berhak mencipta jalan-jalan bertaubat. Itu termasuk dalam beriman dengan tauhid asma wa sifat. Asma Allah, sifat Allah, dan dia adalah tauhid, dia adalah pembersihan, tak boleh disekutukan. Tak ada siapa boleh terima taubat kecuali itu adalah hak Allah. Ini masuk dalam bab tauhid. Kerana itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum, tidak pernah berdosa, tetapi mencintai apa yang Allah cintai. Nanti Nawawi rahimahullahu taala dia akan menunjukkan kepada kita hadis-hadis bagaimana Nabi mencintai taubat. Bagaimana Nabi mencintai taubat. Bagaimana Nabi tunjuk jalan bertaubat. Dan taubat, saya katakan, suatu keajaiban dalam hidup. Allahu Akbar. Nanti kita akan buktikan. Maka pada perenggan yang pertama ini, ada kaitan di antara ikhlas dengan babu taubat. Ikhlas dengan babu taubat, ini ada satu hubungan. Tapi sebelum itu, ikhwatul iman, mari kita melihat apa yang Nawawi cuba nak bercakap dengan kita. Bab yang kedua, taubah. Qala al-ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Fa in kanat al-ma'siyatu baina al-'abdi wa baina Allah ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurutin. Kita tengok makna dia. Para ulama telah berkata, taubat itu adalah wajib dari setiap dosa apabila maksiat itu di antara hamba dan Allah Ta'ala tidak berhubungan dengan hak manusia, maka taubatnya memiliki syarat-syarat di bawah ini. Kita beri perhatian kepada perkataan qala al-ulama. Al-ulama, kita tahu perkataan jamak, dia plural daripada alim, bermakna kesepakatan para ulama berlaku bahawa taubat itu wajib di atas semua dosa. Taubat itu wajib di atas semua dosa. Masya Allah. Ikhwatul iman, dosa apakah dalam dunia ini yang berhajat pada taubat? Iaitu dosa kufur Allah. Inilah dosa yang nombor satu, kena kembali pada taubat. Ini adalah wajib, dosa kufur Allah. Sebab kalau insan itu mati di dalam keadaan kufur, Allah tidak akan memberi keampunan. Kalau Allah mula tak bagi keampunan, itu kecelakaan. Kecelakaan di akhirat. Tak akan keluar daripada neraka kalau Allah tidak beri keampunan. Allah keluarkan daripada neraka kerana Allah memberi keampunan. Maka kita berhajat dengan nama Allah Tawwab itu. Tawwabun. Allah itu Tawwabun, Maha penerima taubat. Kepada Dia saja berhak untuk ditaubatkan. Kita bertaubat kepada Allah. Maka ulama kita menyatakan taubat itu wajib bagi semua benda yang dinamakan dosa. Hadis daripada Nawas bin Sam'an, dia bertanya pada Nabi. Dia tanya pada Nabi daripada dosa. Dia tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, dosa itu apa?" Yang dikatakan dosa itu apa? Nabi kata, "Mahaka fi sadrik." Dosa itu apa yang ada dalam dada kamu dan dia mengganggu kamu. Dosa itu apa yang ada dalam dada kamu dan dia mengganggu kamu. Dan wujud satu perasaan dalam hadis Nawas bin Sam'an ini, apa dia?
kamu benci kalau orang tahu apa yang ada dalam dada kamu. Kalau orang tahu apa yang kita buat, yang kita simpan, kita tahu dia akan menjatuhkan maruah kita. Nabi kata itu adalah dosa, dan daripada itu, perasaan itu, perbuatan itu, rasa itu, kamu wajib beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Masya Allah, ikhwatul iman, Nabi tak pernah meninggalkan umat dia terawang-awang begitu. Melainkan bab taubat, Nabi ajak kepada umat dia satu persatu. Nanti kita tengok, kalau sampai tahap Nabi ajak mandi taubat, kita pun mandi taubat. Kalau ada. Kalau Nabi ajak kepada kita minum air taubat, kita buat air taubat. Dan kita belajar daripada Nabi macam mana nak buat air taubat. Ada orang kata kawan tu jahat sangat ustaz, buat sikit ayat bagi dia mau bertaubat. Ada orang buat ayat, kemudian dia pun minum ayat tu, tengok-tengok daripada rokok sekotak sehari jadi 3 kotak sehari berkat dengan ayat taubat. Kalau ada kita akan buat, tapi kalau tidak ada wajib kita memberhentikan diri. Kenapa? Taubat itu adalah ibadah, dan ibadah itu kena datang daripada Allah kepada Rasul. Karena itu wajib daripada semua dosa. Baik, ikhwatul iman, taubat ini diambil daripada perkataan Arab, perkataan asal dia taba. Taubah itu, at-taubatu ada alif lam ma'rifah, ada ta, ada waw, ada ba, ada ta marbutah. Taubah. Asal dia, kata terbitan dia daripada taba. Taba dalam bahasa Arab, taba bermakna kembali, ar-ruju' min adh-dhanbi. Taba dengan makna ar-ruju' min adh-dhanbi. Satu orang itu kembali pada asal. Asal apa dia? Asal kita ini adalah fitrah. Kullu maulud yuladu 'ala al-fitrah. Itu asal. Asal tak berzina, tidak bermaksiat, tidak asal. Kita lahir dalam keadaan bisu. Ada mata tapi buta, tak dapat melihat. Ada jiwa tapi tidak ada hasad dengki. Itu asal kita. Asal tidak bermaksiat. Asal kita ini adalah fitrah. Maka taubat daripada kalimah taba. Taba dengan makna anaba, kembali. Orang itu kembali kepada Allah. Kenapa dia dikatakan kembali? Kerana dia telah menyeleweng. Dia telah seleweng. Dia telah berjalan dengan maksiat, dengan pelanggaran kepada Allah. Masuk dunia akhir balik dia mula tercatat apa yang terlarang di dalam cacatan taklif dia ini. Kehidupan mula ditulis. Apa yang Tuhan tak bagi buat, dia mula buat. Dahulu daripada mak dia beranak dia sampai belum akhir balik, Allah tidak mencatatkan apa-apa dosa. Dia fitrah, dia bersih, dia mendapat bonus daripada Allah. Maka taubat, dia dikehendaki kembali kepada asal. Kembali pada asal. Menjadi orang yang dicintai, dikasihi oleh Allah. Subhanallah. Anda dengar burung tu sedang berkicau? Dengar? Tak dengar? Kata korang telinga. Pernah Rasulullah sekali buat kuliah dengan sahabat. Kan? Nabi tanya pada sahabat, kamu dengar tak burung tu? Di malam ni kita dapat sunnah Rasulullah. Kita mengaji, burung sedang berkicau. Jangan pilih listik dah. Dia berkicau. Sunnah, pernah terjadi sunnah Rasulullah. Nabi buat kuliah, burung berkicau. Dan pernah Nabi datang, sahabat tengah main anak burung. Pernah main anak burung. Kita akan jumpa hadis tu dalam Riyadhus Salihin nanti. Tapi sabar sikitlah. Ada dalam Riyadhus Salihin. Burung terbang macam ni, berkicau. Dan pernah Nabi pergi ke kawasan Tanah Kubur, burung mai bertenggek atas kepala Nabi. Dalam hadis Barra' bin Azib. Nabi sengak. Dan Nabi ista'izu min azabil qabri 3. Nabi minta perlindungan daripada azab kubur 3 kali. Maka barulah Nabi menterjemahkan ayat yang Allah Ta'ala sebut, la tufattahu lahum abwabus samai. Ada roh yang diangkat naik ke langit, pintu langit tidak dibuka. Ini menunjukkan kita berada di atas kebun syurga Allah. Jadi apa yang kita kena buat, ikhwatul iman, kita bersihkan diri kita. Bersihkan diri kita. Bersihkan diri kita bila kita niat mengaji ini, kita bersihkan untuk bertemu Allah. Kita mengaji ini untuk bertemu Allah. Kita mengaji ini, kita mai jumpa macam-macam sahabat bersilaturahmi. Kenapa? Dalam hadis daripada Anas bin Malik,
Datang seorang sahabat pada Nabi, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam himpunan hadis sahih, riwayat daripada Abu Daud. Sahabat datang, "Ya Rasulullah, aku sayang kepada sahabat itu. Aku sayang pada sahabat itu." Apa Nabi kata pada dia? "Hang jumpa tak dia? Hang kata tak hang sayang pada dia?" "Tak ya Rasulullah, kami hari jumpa, main masjid jumpa, mengaji jumpa." Nabi kata, hampir jumpa dia sendiri, katalah dekat dia, "Wallahi inni la uhibbuka fillah." Demi Allah, aku mencintai kamu kerana Allah. Di samping kita hadir ini, kita berkasih sayang kerana Allah. Bukan ada apa pun. Bukan ada apa pun. Melayu dengan mamak nak kasih sayang apa? Dua benua yang berbeza. Seorang makan karipap, seorang makan tosai, tak kena. Tidak ada. Ada penghalang. Tetapi demi Allah, uhibbukum fillah. Fillah itu, kerana Allah itu mendekatkan manusia. Dekatlah manusia. Walaupun adatnya berbeza, warna kulitnya berbeza, cita rasanya berbeza, keturunan berbeza, tetapi kerana Allah itu, Allah yang menyatukan kita. Kerana itu ikhwatul iman, kita duduk dalam majlis ta'lim ini. Kita duduk dalam majlis ilmu. Kita mengaji. Apa yang kita kena buat? Bersihkan hati kita untuk Allah. Kerana Allah. Perjumpaan kita ini kerana Allah. Maka kerana itu, kita mengaji apa pun, apa kita mengaji? Kita nak mengajak jiwa kita bertemu Allah. Bukan kita nak mengajak orang, kita nak mengajak diri kita bertemu Allah. Dan alhamdulillah, kita mengaji ni kita dapat sunnah Rasulullah. Burung-burung datang berkicau. Kalau bewak masuk, lari kita. Maka bewak masuk tidak sunnah. Tuan bewak masuk tak apa. Bewak jangan masuk. Tetapi kalau burung masuk, ini adalah sunnah yang pernah terjadi. Bukan sunnah yang kita kena cari. Pergi mana pun buat satu lubang bagi burung masuk. Tidak. Bukan sunnah yang dicari. Tetapi kalau itu terjadi, itu adalah apa yang pernah terjadi ketika hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, taubat daripada perkataan Arab taba. Taba bermakna kembali. Oh, masya-Allah. Kita akan jumpa hadis-hadis Nawawi akan menyebut betapa Allah lah tersangat gembira seorang khaliq. Allah itu khaliq, dia mencipta semua benda, tiba-tiba barang yang dia cipta itu mencari dia. Allahu Akbar. Kita bukan orang. Kita kereta rosak, kita pergi kedai mekanik tu pun, macam mana tuan kedai seronok kita main. Pernah ada tuan kedai menangis tengok kita main. Dia menangis. Kata, "Awak menangis, aku menangis pasal kereta hang rosak." Dia seronok lagi kereta kita rosak. Kenapa? Kita kembali pada dia. Kita cari dia. Allah repair kita. Allah buat kita. Allah fitrahkan kita. Allah hiasi semua nikmat dalam hidup kita. Tiba-tiba kita jauh dengan dia. Jauh kita dengan Tuhan ni sampai tidak ada jarak dan kilo. Bukan jauh tubuh badan. Jauh hati, perasaan. Sampai tak ingat langsung pada Allah. Tiba-tiba hamba yang alpa ini, yang Allah pernah samakan dengan seekor binatang ternak ini. Jauh kita dengan Allah. Allah kata macam hidup binatang ternak. Ya'kuluna wa yatamatta'una. Hampa makan, hampa minum, hampa seronok. Hampa ini macam mana? Ulaika kal an'am. Allah sifatkan seperti mana binatang. Tiba-tiba makhluknya Allah sifatkan macam mana binatang ternak. Dia kembali mencari Allah. Allah lah khalik, pencipta yang paling seronok dalam bab ini. Maka kerana itu, kenapa Allah seronok? Kerana taubat itu daripada perkataan taba. Taba yatubu taubatan mattaban bimakna anaba wa raja'a anil ma'siyah ila ta'atillah. Kita kembali meninggalkan maksiat, kembali dengan jiwanya ikhlas untuk mentaati Allah, untuk berkhidmat kepada Allah, kembali kepada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena itu ikhwatul iman, ada satu ayat daripada surah Al-Anfal ayat 38. Dalam surah Al-Anfal punya seronok Allah Ta'ala dalam bab bertaubat ini, sampai Allah buka tawaran ini. Tawaran ini Allah buka. Allah kata, qul lilladzina kafaru in yantahu yaghfir lakum ma qad salaf. Allah kata, katakanlah Muhammad pada orang kafir itu. Katalah kepada orang kafir itu. Masya Allah, orang kafir.
Semua orang kafir, orang yang tidak Islam, orang yang sembah berhala. Katalah kepada orang yang kafir, in yantahu, kalau kamu bersedia meninggalkan kekufuran kamu itu, yaghfir lakum, Allah bersedia mengampun dosa kamu. Ma qad salaf, apa yang telah kamu buat dalam hidup ini, Allah bersedia untuk ampun. Masya Allah. Tapi kalau dia memilih untuk kafir, tidak ada keampunan Allah. Kalau dia bersedia dengan ikhlas, tinggal apa yang dia lakukan, Allah menerima hamba-hamba ini untuk kembali pada Allah. Pasal itu bila Amru bin Al-As dalam hadis Imam Muslim, dia datang kepada Nabi, dia tanya pada Nabi, kalau aku datang pada Islam, apa yang aku dapat? Nabi kata pada Amru bin Al-As, apa yang kamu akan dapat? Kamu akan dapati Islam itu meleburkan semua kesalahan yang telah kamu lakukan. Masya Allah. Kamu akan dapati itu. Dosa syirik, dosa bunuh. Pasal itu ada ayat daripada surah Al-Furqan. Ketika turun ayat itu menyatakan azab yang dahsyat untuk bunuh orang, minum arak, berzina. Sangat dahsyat. Sangat dahsyat kepada orang-orang yang mereka ini menyembah Tuhan yang lain daripada Allah. Kepada orang-orang yang mereka ini minum arak, kepada orang-orang yang mereka ini berzina dan bunuh orang, sangat dahsyat azab dia. Bahkan ditambah dengan azab yang dahsyat. Ada di kalangan orang-orang bukan Islam pada masa itu, dia kata, Muhammad, ayat ini menghalang kami daripada bertaubat kerana azab Tuhan begitu dahsyat. Allah turunkan suratul Furqan untuk menjawab kepada mereka. Allah turunkan suratul Furqan supaya menjawab kepada mereka. Jawapan apa? Jawab supaya mereka jangan putus asa daripada rahman Allah. Allah Jalla wa'ala akan membuka keampunan kepada orang yang ikhlas datang kepada Allah. Karena itu ikhwatul iman, kita kena hati-hati dan kita kena awasi niat kita supaya kita ini masuk dalam orang-orang yang bertaubat. Jadi kita tengok, Nawawi rahimahullahu ta'ala kata pada kita, kalau kita bermaksiat di antara kita dengan Allah, kita memenuhi syarat-syarat di bawah ini. Ahaduha an yuqli'a anil ma'siyati, wa thani ay yandama ala fi'liha, wa thalith ay ya'zima alla ya'uda ilaiha abada, fa in fuqida ahadu thalatha lam tasih taubatuhu. Iaitu apabila kita bertaubat pada Allah daripada dosa kita dengan Allah, yang pertama, kita adalah orang yang meninggalkan maksiat. Kita kena jadi orang yang meninggalkan maksiat. Tidak ada taubat bagi orang yang dia mengaku kata dia berdosa tetapi dia teruskan melakukan dosa. Tidak ada taubat kepada orang begitu. Pasal itu Nawawi bubuh yang pertama, meninggalkan maksiat. Ayuqli'a anil maksiyah, tinggalkan maksiat. Tetapi sebelum dia nak tinggal maksiat, dia kena i'tiraf. Apa dia i'tiraf? Dia kena ada satu perasaan dalam hati, dia mengiktiraf yang dia buat itu maksiat. Kalau dia tidak ada al-i'tiraf, macam mana dia nak ada sifat iqla', nak memberhentikan? Dia tak ada. Macam saya duk buat kuliah ni kan, saya tak rasa lama, tak berhenti ya. Tak berhenti ya. Saya nak boleh berhenti bila saya rasa lama. Berhenti ya. Bila duk cakap-cakap rasa belakang orang belikat, rasa macam sakit, al-i'tiraf datang, baru iqla' itu, baru nak berhenti. Kalau tuan-tuan rasa lama, saya rasa tak lama, tuan-tuan macam besar. Pasal itu al-i'tiraf itu penting. Dan al-i'tiraf ini adalah anugerah Allah, pemberian Allah. Kadang-kadang dia datang, kadang-kadang dia pi. Ada orang dapat rasa kata dia buat tu dosa dengan peristiwa-peristiwa penting dalam hidup dia. Ada orang kena mati mak, baru dia rasa dia berdosa. Ada orang kena mati isteri, baru dia rasa dia berdosa. Allahu Akbar. Saya cerita dekat Pak Amit hari itu tentang kawan kita daripada Johor, yang Allah kena ambil isteri dia dulu, baru dia tahu apa itu dosa dan apa itu taubat kepada Allah. Dia kena tengok isteri dia mati.
Masya Allah. Kena saksikan isteri dia mati. Dia mesej kepada saya, Ustaz, adakah peluang dia bertaubat? Saya kata insya-Allah. Dia kata mungkin dah terlambat. Saya kata selagi mana matahari tak naik ke barat dan nyawa tak sampai tak bunyi nak habis nyawa, selagi tak jadi gitu, saya kata Allah terima taubat. Dia kata tak. Dia kata masalah sekarang isteri saya sedang dimandikan dan akan disemadikan. Dia dah pergi dah buat selama-lama. Saya kata yang pergi itu didoakan, yang hidup ini berjalanlah di atas jalan yang benar. Dia kata tidak. Seluruh hidup saya adalah dosa buat isteri saya, dia kata. Allahu Akbar. Dia tahu sebut kalimah dosa bila Allah sakaratul mautkan isteri dia. Itulah nilai taubat. Itu nilai taubat. Ada orang hari-hari menyanyi zikir taubat. Tubna ya Allah. Tapi hari-hari busuk hati ke orang. Ini contoh-contoh yang tidak ada kena mengena dengan hidup maupun yang mati. Tidak ada. Ada orang hari-hari berada dalam dunia sufi, dunia tawajuh, dunia tarikat. Hari-hari mereka berzikir dengan jumlah zikir yang puluh-puluh ribu. Sekali zikir 50,000, 60,000. Tetapi sampai hari ini mereka tak mengenal nikmat bertaubat kepada Allah. Yang ada dalam zikir mereka itu hanyalah riya al-murai. Hang lepas zikir, hang tanya makam hang berapa, dia tu pula tanya hang makam berapa. Hang sampai dak makam 7, dia ni pula habaq, saya pun dah sampai makam Abdal, saya dah sampai makam Kutub, makam Ghais, makam Fana. Makam Panak ni kira apa pun dia tak mau dah. Makam apa? Makam wahdatul wujud. Wahdah, kesemuanya bersebati dengan satu wujud. Apa pun tak mau dah. Tak mau zikir, tak mau apa. Dia dah jadi mesra dah dengan Tuhan. Lagi dia berzikir, lagi dia tidak dianugerahkan nikmat taubat. Tetapi ada orang di luar sana minum arak, berzina, main judi, bunuh orang. Tiba-tiba dianugerahkan oleh Allah Ta'ala al-i'tiraf. Al-i'tiraf. Pasal itu kita kena doa, ya Allah, hidayahkan aku ya Allah, jangan tahan rezeki ini. Rezeki apa? Jiwa aku mengakui dosa apabila aku buat dosa. Mengakui. Berapa banyak orang buat dosa, dia pertahan dosa dia. Sampai dalam hadis Imam Muslim, Nabi kata apa? Kullu ummati mu'afan. Semua umat aku dia akan diampun oleh Allah. Kecuali Nabi kata siapa dia? Orang yang buat dosa cara terang-terang. Dia tidak akan dimaafkan. Kenapa? Dia tidak dianugerahkan al-i'tiraf dalam hati. Antum tengok orang-orang yang terlibat dengan dunia bid'ah. Dia terlibat dengan dunia bid'ah. Saya contohkan apa yang saya sembang dengan Pak Cik Syahar, dengan Pak Amir semua ni. Ada orang dia bagi tahu sendiri. Antum tengok tidak dianugerahkan al-i'tiraf. Dia tahu, dia bagi tahu. Dia kata ikhwatul iman, sebenarnya sambutan maulud ini sunnah Abu Jahal. Dia bang. Allah bagi tahu kat atas lidah dia, Abu Jahal yang sambut. Tapi dia kata apa salahnya kita sambut? Subhanallah. Allah tidak memberi hidayah pada dia. Tuan-tuan, sambut maulud Nabi ini sunnah Abu Bakar. Tak datang. Dia tahu, tuan-tuan, sambutan maulud ini sunnah Abu Jahal. Tapi tak apalah, Abu Jahal pun Abu Jahal, benda baik kita ambil. Tapi Abu Jahal pun dia bagus juga. Pasal dia mau sambut beranak Nabi. Tapi Abu Jahal pun bagus juga. Pasal apa? Pasal dia sambut maulud Nabi, Tuhan bagi azabnya ringan. Antum tengok, Allah anugerahkan kebenaran di atas lidah, tapi Allah tahan hati memahami kebenaran itu. Sangat tidak dapat mengiktiraf kebenaran dan mengiktiraf maksiat. Sepatutnya seorang mukmin menyatakan ikhwatul iman, karena ini sunnah orang yang dilaknat oleh Allah, jauhlah kita daripadanya. Carilah sunnah orang-orang yang diberkati oleh Allah. Para sahabat radhiyallahu anhum, Allah tak memberi jiwa yang boleh kenal. Pasal itu dalam kuliah yang pernah lalu kita kata apa, ikhwatul iman, mengenal yang ma'ruf itu adalah hidayah Allah. Kenal yang ma'ruf dan direzekikan untuk ikut kema'rufan itu. Oh, Masya Allah. Dan kita minta kepada Allah apa dia? Wala multabisan
Janganlah yang mungkar itu menjadi pakaian dalam hidup kami, ya Allah. Jangan mungkar itu menjadi pakaian. Nanti kami tak kenal kebenaran itu apa, ya Allah. Masya Allah. Dalam taubat ikhwatul iman, selain daripada Nawawi sebut kepada kita meninggalkan maksiat, tapi nak tinggal maksiat itu memerlukan al-i'tiraf. Kemudian Nawawi menyebut kepada kita yang kedua, menyesal atas perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Menyesal, yang kita panggil dengan nama an-nadam. An-nadam, menyesal. Kemudian beriktikad untuk tidak kembali lagi kepada maksiat. Al-azmu. Al-azmu, kita beriktikad supaya kita ini bukanlah orang yang ya'uda ilaiha abada. Kita bukan orang yang akan kembali pada maksiat itu buat selama-lamanya. Nampaknya Nawawi membubuh tiga syarat. Yang pertama, syarat yang Nawawi sebut adalah meninggalkan maksiat. Kita panggil dengan nama al-iqla'. Al-iqla', meninggalkan maksiat. Yang kedua, Nawawi bubuh dengan nama an-nadmu, menyesal. Dan yang ketiga, al-azmu. Al-azmu, iaitu kita ini adalah orang yang berazam untuk meninggalkan maksiat yang kita buat dan untuk tidak meninggalkan ketaatan kepada Allah. Itu adalah al-azmu. Dan Nawawi tidak tambah perkataan al-i'tiraf, iaitu kita mengenal maksiat itu adalah maksiat dan kita tahu kenapa kita kena kembali pada Allah. Kenapa? Ada orang dia tak tahu. Pakcik, sudahlah pakcik, dah tua lagi apalah pakcik, oi dengan nombor ekor ni berhenti buanglah. Dia pun berhenti. Kalau orang tanya dia, pakcik pasal apa tak main ekor? Aku dah tua. Artinya Tuhan tak bagi dia kenal maksiat. Tetapi ada orang dia muda, dia tidak bermaksiat. Sahabat, tak main ekor lah. Sahabat ni orang kaya? Tak, saya pun orang susah juga. Kereta, rumah duk kena bayar dengan bank. Dah gitulah, ada hari puasa. Kadang-kadang lagi banyak puasa daripada tak puasa. Kadang-kadang ada hari Maggi beli pun tak lepas, lebih rumput garam makan. Tapi tak cerita ke orang lah. Dah lagu tu punya susah, awak tak main judi? Dia jawab kepada kita kerana dia telah diberi al-i'tiraf, pengenalan kepada maksiat dan taubat. Dia kata, biar saya susah, saya tidak akan buat apa yang Allah Ta'ala larang. Ini orang yang ada al-i'tiraf. Jadi Nawawi dia bubuh tiga, kita kena tambah lagi satu bagi cukup empat, iaitu al-i'tiraf. Diberi hidayah. Kemudian Nawawi tidak tambah yang kelima, iaitu al-ikhlas. Dalam taubat kena ikhlas. Kenapa? Kerana dia telah membuka bab taubat selepas daripada bab ikhlas. Itu adalah isyarat taubat mesti ada ikhlas. Dan lagi satu yang keenam tidak ditulis ialah al-waktu. Dalam bab taubat ini dia kena ada yang keenam, al-waktu. Apa maksud dia? Bertaubat dalam masa yang diterima taubat. Bertaubat dalam masa yang diterima. Kalau orang itu meninggalkan maksiat, dia berazam tak mau dah kembali pada maksiat dan dia menyesal, tetapi dia tidak ikhlas. Tak ikhlas. Bila dia menyesal? Bila polis tangkap, bola penjara. Saya ada pengalaman dengan pok-pok serenti. Pergi ceramah ke depa, kita cakap satu, dia menangis 10 kali. Kita hak cakap jadi heran, dia menangis apa? Menangis lah, dia main salam kita daripada tangan sampai ke telinga dia nak mencium. Kata menangis macam siaran bomba. Ya. Saya tobatlah Ustaz, saya tobatlah. Kata kalau tobat baguslah, alhamdulillah saya Ustaz. Banyak yang kena serbuk putih lah. Kena serbuk putih dia duduk dalam tu. Saya pengalaman mengajar penjara Pulau Pinang 3 tahun. Bapa dengan anak duduk sebelah menyebelah. Bapa berkelak modal beli, anak tolong pergi jual. Bapa pusher. Duduk sebelah menyebelah, bapa menangis, anak menangis. Saya kata alhamdulillah pakcik, Allah bagi saya Ustaz dengan menatang haram jadah ni tak mau dah. Dia pergi menatang tu haram jadah, saya tak mau dah Ustaz, tobat lahum.
Baguslah pak cik, saya bagi semangat. Baguslah pak cik, bagus pak cik, bagus pak cik, bagus pak cik. Tak lama, after 6 months later, dia duduk the same place. Lepas 6 bulan keluar, dia duduk balik depan. Lah kata pak cik, bukan dah keluar 6 bulan sudah ke? Keluar, depa api ambil pula. Depa api ambil mai. Masa kita duduk ceramah dalam tu, dia punya menangis, tak tahu nak cakap. Kita cerita sikit, dia menangis macam habis dah cerita tu. Wahai baru nak mula. Kita baru nak mula cerita, dia menangis berung. Kata orang tua ni, bagus nak taubat. Saya pun minggu depan nak keluar dah, baguslah. Kalau penjara dululah, penjara sekarang saya tak tahu. Penjara dulu kalau sebelum keluar, minggu-minggu depa nak keluar buat qiyamulai. Depa kena qiyamulai, kena zikir munajat, kena mandi taubat, nasi taubat, semua bagi satu set kat depa. Mau bagi satu set. Depa nanti keluar. Depa nanti keluar. Ada yang saya jumpa yang tua dah 50 ke atas, dia makan dadah ni, tetapi dia boleh berhenti. Dia boleh berhenti. Saya tanya ke dia, saya kata, pak cik, sajalah saya tanya, tak jawab pun tak apa. Saya kata, serbuk putih ni pak cik susah nak tinggal. Serbuk putih dengan binatang putih tu, batang putih ada isap tu, susah nak tinggal pak cik. Batang putih tu pun susah tinggal, serbuk putih ni susah tinggal. Dua-dua kalau kena mampu. Pak cik, macam mana pak cik boleh tinggal? Pak cik, ada orang kata kena makan daun ketum, wirid daun ketum. Kawan jiran saya, jiran sebelah rumah, dia nak berhenti dadah, dia kena wirid daun ketum, baru dia boleh lupa, lost memory kepada drug, dia hilang. Tak, kalau dadah dengan dia ni macam ombak rindu betul-betul, tak boleh pisah. Tak boleh pisah. Lepas tu dia nak tinggal daun ketum, dia kena minum arak. Jadi dia punya maksiat tu pelan naik, kan pelan turun. Arak, daun ketum, dadah. Itu kaedah perubatan dia. Jadi saya tanya dia, pak cik buat macam mana, jumpa bunga mana, berapa bunga mandi? Dia kata, dah ustaz. Dia kata, hak ustaz kata betul ustaz. Nak tinggal maksiat ni dia kena ikhlas kepada Allah. Saya lawan hati saya dengan ikhlas kerana Allah. Saya tak makan daun ketum, saya tak makan pil, saya tak makan ubat. Saya banyak mandi ustaz, saya banyak mandi, saya banyak semayang, saya banyak ingat Allah. Tapi memang ustaz, tahun satu, tahun yang kedua hanya Allah yang tahu. Saya nampak semua bukit dalam Pulau Pinang ni macam bukit berapi semua. Semua nampak macam nak meletup. Tetapi Allah tak akan menyia-nyiakan orang yang nak datang kepada dia. Hari ni saya tak sentuh apa dah ustaz. Subhanallah. Hak kawan yang menangis deras tu, yang tak ikhlas, lepas 6 bulan mai pula. Lepas 6 bulan macam mai kursus, mai pula. Kata pasal apa mai pula? Dah depa pergi ambil. Dah depa pergi ambil, saya mai pula. Ya betul, ikhwatul iman. Ikhlas. Kembali pada Allah dengan ikhlas, satu keajaiban. Maka al-waktu itu penting. Waktu kita bertaubat dalam masa Allah terima. Allah terima taubat kita bila? Yang paling dahsyat, Tuhan tak terima bila roh kita dah nak keluar. Allah tak akan terima. Bila kiamat, Tuhan tak akan terima. Apabila matahari keluar sebelah barat, Tuhan tidak terima. Dan lagi satu paling dahsyat, Tuhan tidak terima taubat kita apabila kita bertaubat bukan kerana Allah. Allah tidak akan terima. Kita bertaubat, kita kembali pada Allah bukan kerana Allah. Jiwa kita tak mencintai taubat. Masya Allah. Ketika itu kita berdoa lah apa. Pasal itu Quran banyak cerita pada kita orang-orang yang jahat ini. Ketika mereka ditimpa musibah, mereka berdoa kepada Allah habis-habisan. Ketika Allah angkat musibah itu, seolah-olah mereka tidak pernah ditimpa musibah. Mereka langsung tak menyebut kesyukuran kepada Allah. Allah sangat benci orang yang menggunakan bahasa taubat tetapi hati dia tidak mau kembali pada Allah. Jadi ikhwatul iman, kalau orang tanya kepada kita berapakah syarat taubat, kita jawab seperti Nawawi jawab, dan kita tambah lagi 3 perkara. Nawawi jawab, syarat taubat yang pertama meninggalkan maksiat. Syarat taubat yang kedua menyesal di atas apa yang dah kita buat. Syarat taubat yang ketiga, kita berazam tidak mau mengulang dah dosa itu dan tidak mau meninggal ketaatan. Dan syarat yang keempat, kita kata ikhlas kepada Allah. Syarat yang kelima, bertaubat dalam waktunya Allah Ta'ala terima. Dan yang keenam, kita kata mengiktiraf apa yang kita buat itu adalah maksiat.
Maka kita bulatkan yang 6 itu, kita katakan itulah makna bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhwatul iman, kata Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan apabila salah satu dari 3 syarat itu tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah. Kalau salah satu daripada syarat-syarat yang 6 itu kita sebutkan tadi tidak ada, maka taubatnya itu tidak dianggap taubat. Dia tak jadi ibadat. Kita nak kata taubat pada kita lah, tapi di sisi hukum Allah, dia tidak bertaubat. Dia tidak bertaubat. Baik, sebelum masuk yang ini saya nak tambah sikit ikhwatul iman. Saya sebut perkataan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ketika dia membahas ayat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ketika Ibn Qayyim ditafsir ayat ini, dia menyatakan di antara kerja syaitan ialah membisik dalam hati manusia supaya was-was kepada Allah. Di antara yang iblis bisikkan was-was kepada Allah, was-was, terimakah kembali Tuhan, terimakah aku kembali? Itu di antara bisikan dia. Dia bisik. Kenapa? Kerana putus asa itu termasuk daripada dosa kufur. Dosanya sangat besar, dosa kufur. Apabila kita putus asa, kita merasakan Allah tidak menerima, kita telah mencacatkan Allah dengan sifat tawwab. Hebatnya sifat tawwab yang Tuhan terima ni sampai dia mencari akal. Ada orang dia bertaubat daripada dosa riba, tapi dia buat dosa zina. Namun Allah menerima taubat dosa riba dan Allah membuka taubat yang baru daripada zina pada dia. Ada orang dia bertaubat, dulu saya tak sembahyang, sekarang saya taubat sungguh. Saya duk dengar hadis, saya duk dengar orang ceramah kata azab orang tak sembahyang ni dahsyat. Saya menyesal betul Ustaz, saya bertaubat. Mulai hari ni saya nak sembahyang. Maka dia pun sembahyang. Maka diterimalah taubat dia. Dia pun sembahyang balik, beristighfar, bertaubat. Dia pun dah tak tinggal sembahyang. Tetapi dia masih meneruskan dosa mendedahkan aurat. Hebatnya taubat, Allah menerima taubat yang dia tak sembahyang tadi. Tetapi dia mendedahkan aurat, itu satu pintu baru Tuhan buka pada dia. Dia boleh bertaubat semula. Masya Allah. Salahlah perkataan orang. Dia tengok satu kawan tu pakai tudung, biasa orang perempuan lah, pakai tudung, tapi sembahyang tak. Sedekah rajin, tambah berbong suara. Oh, pantang muharam buat suara. Dia cakap, Allah, dia kata sayang, tudung pakai elok tapi sembahyang tak. Tu bukan Tuhan terima apa? Itu ungkapan yang salah. Salah sangat-sangat. Kenapa salah? Bab taubat ini adalah bab dan pintu yang sangat luas. Ikhwatul iman, pernahkah kita terdengar hadis yang Nabi bercakap ada satu pintu yang lebih luas daripada timur ke barat? Ada satu pintu yang lebih luas daripada timur ke barat. Sahabat bertanya, pintu apa? Nabi kata babut taubah. Itulah pintu taubat. Sehingga kan semua orang dengan semua dosa berhak melalui pintu itu. Ketika dia cross pintu itu, kesemua dosa dia akan gugur kalau dia memenuhi syarat-syarat tadi. Dengan ikhlas dia bertaubat, dia pakai tudung. Cuma dia tidak dihidayahkan untuk sembahyang lagi. Dia tak merasakan tinggal sembahyang ni satu dosa besar. Apabila sampai masa dia dapat i'tiraf tak sembahyang tu satu dosa dan dia bertaubat pada Allah, Allah terima taubat yang kedua dalam hidup dia. Mungkin dia tidak dihidayahkan lagi untuk mengeluarkan zakat. Ada orang tu tengok baik semua, tapi orang utara kata tik hidung masin, genggam tak tirih, hatta dia genggam ayam tak tirih, boleh kat dia tak tirih. Dia buat macam tik hidung dia masin. Siapa pernah rasa tik hidung sendiri? Cuba korek-korek rasa tengok. Tak pernah. Tapi dia buat tik hidung dia tu setara dengan garam, boleh buah dalam gulai. Macam ada harga, wahai tak ada harga. Tarik, buang. Tarik, buang. Kalau kena orang, baru orang maki kita. Tapi dia punya tak bagi ke orang ni, dia buat macam ada harga. Tetapi tengok sembahyang tak tinggal, puasa sunat tak tinggal, sembahyang sunat tak tinggal,
Umrah dan haji nampak elok pula. Mengaji nampak elok, tapi kedekut ni haji bakhil. Pening labu-labi dengan Pak Haji bakhil ni. Dia hanya tak kedekut dengan Cikgu Murni aja. Dengan semua cikgu semua dia kedekut habis. Cikgu Murni dengan kain kapan habis semua dia bagi Cikgu Murni. Dengan orang lain kedekut. Anak yatim tak boleh pegang duit banyak, dia bagi RM1 je. Mai kat Cikgu Murni RM1,000 dia bagi, kedekut. Allah terima tak semayang dia? Allah terima. Allah terima ada umrah dia? Allah terima insya-Allah. Allah terima ada haji dia? Allah terima. Ya Allah tak terima apa dia? Allah tak terima dalam bab sedekah. Kerana dia bermasalah dalam bab sedekah, maka bab sedekah itulah babnya Allah ada masalah dengan dia. Hari dia bertaubat, dia mula iktiraf. Pergi dengar mana-mana talqin hati kubur kan? Terdengar-dengar insaf dia. Allahu Akbar. Aku duk ingat harta ni duduk dalam beg, bawa dalam kain. Rupanya baru aku tahu hidayah Allah mula sampai. Dengan ikhlas dia menanggalkan pakaian kedekut dia tu, dia buang. Dia pakai dengan pakaian yang Allah suka, taubat dan pakaian dermawan. Ketika itu Allah mengampun dosa-dosa kedekut dia itu. Allah buka kepada sifat Jawad. Allah Ta'ala sangat pemurah kepada hamba dia. Itulah peliknya bertaubat dengan Allah. Bahkan ada hamba Nabi sebut dalam hadis, dia buat maksiat, dia bertaubat, lepas tu dia buat maksiat balik, lepas tu dia bertaubat, lepas tu dia buat maksiat balik. Allah Ta'ala kata kepada malaikat, selagi mana dia mengetahui ada Tuhan yang bersedia mengampun dosa dia, selagi itulah aku membuka pintu taubat. Ya, karena itu ikhlas itu dia datang tidak sama ikhwatul iman. Ada orang ikhlas dia maintain, hari mula dia dapat hidayah sampai ke mati. Ada orang ikhlas dia naik turun, yazid wa yanqus, naik turun. Itu iman di sisi Ahlus Sunnah, naik turun. Ada masa ikhlas dia naik turun, dia memberi. Ada masa ikhlas dia turun, dia rasa sayang, dia rasa tak bagi itu lagi bagus. Begitulah kedudukan kita. Namun sekali kita kata astaghfirullah, kita bertaubat kepada Allah, Allah sangat membuka pintu taubat. Kerana itu kalau ikhlaslah syarat dia, maka Allah benci orang yang main-main dengan Allah. Abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Surah Taubah. Adakah dengan Allah, ayat Allah dan Rasul yang Allah utuskan kamu nak bermain-main? Nanti kamu kafir sesudah kamu beriman kepada Allah. Jadi kalau orang itu dia buat dosa, lepas tu dia taubat, dalam hati dia itu ada main-main, dia sedang mempermainkan sifat Allah Ta'ala, asma dan sifat Allah. Maka orang ini akan kufur. Hanya Allah mengetahui dia berada pada kawasan diterima ataupun ditolak taubatnya. Masya Allah. Kerana itu ikhwatul iman, apabila kita melakukan maksiat dan dosa, kita tahu itu dosa dan kita tahu kata itu maksiat, kita berhajat kepada taubat. Sebelum kita masuk yang ke bawah ini, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala nak bercerita kepada kita tentang kalau dosa kita itu berkaitan dengan orang pula. Tadi dengan Tuhan, tinggal semayang, banyak dedah aurat daripada tutup, dengan Tuhan lah. Itu syarat-syarat dia. Tetapi kalau dengan orang, kita fitnah orang, kita bunuh orang, kita zina anak orang, sengak-sengak, siapa pun tak tahu. Kita sihir orang sampai mati, kita tipu harta orang, sign, kita pergi putak belik dengan lawyer, dengan orang kerja pejabat tanah ni semua putak belik. Akhirnya hak orang jadi hak kita, yang bukan hak kita jadi hak kita. Tiba-tiba Allah hidayahkan kita. Allahu Akbar. Allah hidayahkan kita. Macam mana nak menjawab itu? Macam mana nak menjawab itu? Yang tu paling takut. Sebab bukan kata kita kena jawab dengan orang, kita nak jawab dengan diri sendiri, tak lepas. Tak lepas. Saya ceramah ikhwatul iman, saya cerita sungguh-sungguh. Saya ceramah, ada satu kawan yang salam dengan saya, punya lembut selembut-lembutnya. Kira kita tengok perempuan pun kasar, dia lembut. Dia pakai hak warna hitam buah air mata tu. Rupanya kawan ni sotong darat, bukan sotong laut.
Tetapi ikhwatul iman, dia telah pun diberi hidayah oleh Allah. Dia diberi hidayah oleh Allah. Saya tengok dia, dia tengok saya. Saya tengok dia, dia tengok saya. Saya kata, biar betul kawan ni. Dia sotong dan menyotongkan. Subhanallah. Tetapi tak apa. Kalau dia mai tanya saya, Ustaz, saya macam mana? Saya kata tak apa, bertaubat sudah. Tapi dia nak jawab dengan diri dia tu macam mana? Dia telah buat operation. Dia dah pergi buat operation. Dia dah makan dah pil-pil penyubuk badan. Macam mana dia nak jawab dengan diri dia? Dia mai sembahyang Jumaat. Orang pandang tak dia? Dia mai sembahyang Jumaat. Orang segak. Kalau dia duduk sebelah kita pun kita boleh steam seorang-seorang. Macam mana kita nak buat? Saya tak risau kita, saya risau dia. Apa dia nak jawab dengan diri dia? Ya, betul. Imam Ahmad kata, hindar orang seperti ini. Hindar. Dia akan bawa fitnah dalam hidup kamu. Ya, kalau kita tak kamu kawan dengan dia, kita takut fitnah mai pada kita. Dia ada kelengkapan seorang wanita. Kelengkapan badan seorang wanita. Dia bukan kelengkapan badan seorang lelaki-lelaki. Dia pakai jubah duduk sebelah kita. Kita pun bukan baik sangat, baru mengaji Riyadhus Salihin, baru jumpa buat taubat. Sebelum ni kita pun tak taubat lagi. Dia main duduk sebelah kita. Kita pun satu macam. Kita tak mau tengok, tapi mata lari sendiri. Dia pergi ujung mata. Subhanallah. Karena itu ikhwatul iman, bila hidayah masuk, Masya Allah, susah nak jawab dengan diri sendiri. Tetapi kita kena ketahui, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat kasih dengan orang yang bertaubat. Karena itu kita jumpa satu hadis yang sangat dahsyat dalam bab taubat ini. Hadis yang sahih riwayat daripada Imam Ibnu Majah. Hadis ini daripada Abdullah bin Mas'ud. Iaitu ketika dia bercakap tentang bab taubat, dia menggunakan satu perkataan. Dia kata, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambala. Orang yang bertaubat daripada dosanya, dia seperti orang yang tidak berdosa. Ini satu keajaiban. Taubat satu keajaiban, anugerah Allah. Karena itu dalam kita baca, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Antum buka Qurtubi, lebih daripada 30 pandangan para ulama apakah makna taubatan nasuha. Tetapi yang menariknya, nasuha itu dikembalikan kepada bahasa Arab. Taubatan nasuha, nasuha itu bermakna khalisah, bersih. Bersih. Bila dikatakan tubu ilallahi taubatan nasuha, kamu kembalilah bertaubat kepada Allah dengan ikhlas. Nasuha adalah ikhlas. Kita disuruh taubat dengan ikhlas, dan ikhlas tidak boleh dibikin-bikin. Tak boleh bikin-bikin. Macam satu orang, dia berkenan kat satu perempuan. Perempuan tu pula anak ustaz. Dia ni bukan kata Quran, Iqra' satu pun mengaji tak habis. Ustaz tentulah nak cari yang boleh apa? Yang nak jadi menentu ustaz ni tentulah yang habis tak ada. Boleh baca Quran lah. Jadi dia nak perkenal ustaz ni, macam mana dia nak berkenal? Dia tidak ikhlas mendekati. Satu hari temelang dia terpecah. Bila terpecah, orang yang dia nak mendekati itu akan benci pada dia. Dia datang kepada Allah bukan kerana ikhlas. Maka dia akan melihat bagaimana Allah layan dia dalam hidup ini. Kenapa? Kerana ikhwatul iman, saya ulang lagi sekali, taubat adalah perubahan. Keajaiban taubat, dia memenuhi segala hajat. Taubat boleh mengembalikan kita apa yang kita hilang, dan dia boleh menutupi segala hajat keperluan dalam hidup. Pasal itu ketika Allah menceritakan tentang taubat dalam surah An-Nur ayat 31, Allah tutup ayat taubat dengan perkataan la'allakum tuflihun. Wa tubu ila Allah ayyuhal mu'minun, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun. Allah tutup dengan perkataan la'allakum tuflihun. Apa dia? La'allakum tuflihun.
taubat membuka jalan kejayaan. Masya Allah. Bagaimana kita hari ini ikhwatul iman, kita nak masuk dalam jalan berjaya dengan taubat. Hari ini orang berjaya dengan ijazah, dengan harta, orang berjaya dengan semua bab, tetapi taubat belum menjayakan orang. Tetapi Quran menyatakan, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu kepada Allah. Tubu ilallahi jami'an, kamu semua bertaubat pada Allah. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Allah suruh orang beriman taubat. Ayat ini turun di Madinah setelah sahabat berjuang, akidahnya elok, setelah perang, setelah semua. Allah kata pada sahabat, kamu semua bertaubat pada Allah, kamu orang beriman, nescaya taubat itu menjayakan hidup kamu. Allahu Akbar. Tengok-tengok benar, selama hidup Umar, hidup Khalifah Ar-Rashidin, Islam itu nampak sangat menjadi agama yang berjaya. Tetapi setelah tertinggallah bab taubat ini, maka kita tengok keruntuhan itu mula berlaku. Dan antum tengok hadis yang kita baca hari itu, bagaimana keajaiban orang yang bertaubat pada Allah. Satu orang yang memasukkan ikhlas dalam ibadat dia, satu orang yang didatangi oleh sepupu dia nak buat zina, sepupu dia mengeletak badan, dia pun bertaubat kepada Allah, meninggalkan maksiat zina. Apa terjadi keajaiban dalam hidup? Batu yang akai kata tak boleh terbuka, tiba-tiba dengan kudrat dan iradah, ilmu dan kehendak Allah, batu itu bergolek dan mereka dilepaskan daripada masalah yang tidak disangka-sangka. Ya betul ikhwatul iman, taubat ini keajaiban. Istighfar satu keajaiban. Istighfar kita akan jumpa dalam Riyadhus Salihin, bab istighfar. Nabi suruh kita istighfar, hadis Imam Abi Daud. Nabi kata istighfar mampu membuka pintu rezeki. Istighfar boleh mengangkat masalah yang kamu tanggung, dan istighfar itu boleh menghilangkan kesempitan hidup. Masya Allah. Dan kita kena ingat ikhwatul iman, orang yang bertaubat itu setelah dia bertaubat kepada Allah, tempat maksiat, katalah 10 tahun dia tak semayang, tiba-tiba dia bertaubat. Yang pertama hadis tadi kata dia seperti orang yang tidak berdosa selama 40 tahun ke belakang itu. Dan dosa yang ke-40 tahun di belakang itu akan ditutupi dengan kebaikan di sisi Allah. Ini keajaiban dalam bertaubat. Pasal itu tidak boleh mengungkit orang-orang yang telah bertaubat. Kita tak boleh duduk ungkit jahat dia. Dan jangan jadi macam pakar motivasi. Awak boleh bertaubat lagu mana? Cerita sikit. Macam mana awak bertaubat? Allah Ta'ala bagi hidayah. Iyalah Tuhan bagi hidayah, gimana kat awak? Nampak sangat yang bertanya itu belum dapat hidayah. Kenapa? Dia tak boleh merasai nikmat hidayah. Muslim, mukmin, kita tengok orang itu bertaubat, apa ada di mulut kita? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ini hidayah Allah. Kita sebut di mulut kita, kita bersyukur pada Allah di atas nikmat. Kita tak payah bertanya, awak macam mana? Awak macam mana? Alhamdulillah. Kenapa? Allah Ta'ala sebut dalam ayat dia, dalam surah Al-Furqan ayat 70, Allah menyatakan apa dia? Allah kata tentang orang yang bertaubat. Apa jadi pada orang yang bertaubat? Allah kata faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Tempat dosa mereka yang puluh tahun dulu kami akan tutup dengan kebaikan demi kebaikan. Allahu Akbar. Pasal itu Nabi kata bertakwa kepada Allah, bila kau buat salah, cepat-cepat tutup kesalahan dengan kebaikan. Nabi kata tamhuha, nescaya kebaikan yang baru dibuat akan menutup kejahatan yang lama-lama. Itu keajaiban bertaubat kepada Allah. Dan orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala ini, dia bertaubat dengan hati yang bersih. Allah Ta'ala janji kepada dia dalam ayat 60 dalam suratul Maryam, Allah janji satu benda, orang yang bertaubat dengan hati yang bersih ini. Juga dalam surah Tahrim ayat 4, orang yang bertaubat dengan hati yang bersih, Allah cerita dalam surah Tahrim ada dua wanita yang sangat bersih hati dia dan mereka bertaubat kepada Allah setelah mereka ditegur apa kesalahan mereka, iaitu Habsah dan Aisyah. Cerita Habsah dan Aisyah bertaubat Allah rakamkan dalam surah Tahrim, dan Allah bagi tahu bagaimana malaikat kagum dengan taubat mereka ini.
Maka Allah katakan dalam surah Tahrim itu, Allah kata in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Masya-Allah. Kalau kamu berdua bertaubat kepada Allah, nescaya Allah Taala akan bersihkan hati-hati kamu. Allahu Akbar. Orang yang bertaubat adalah orang yang bersih hati. Pasal itu kita bila tengok orang tu istighfar, bertaubat, kita kena rasa malu pada Allah. Dan kita kena kata, ya Allah, pilihlah aku satu daripada orang tersentuh hati untuk kembali bertaubat. Dalam surah Maryam ayat 40, Allah katakan orang yang bertaubat itu illa man taba, malaikat orang yang bertaubat itu, Allah kata faulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'a. Dia tidak akan dizalim sikit pun di hari akhirat. Kami bagi syurga pada dia. Dan satu, Allah cerita tentang taubat ahlul kitab dalam suratul Baqarah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalnahu minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Allah kata orang yang menyembunyikan apa yang Allah turun daripada huda, petunjuk, setelah Allah jelaskan, mereka dilaknat oleh Allah, oleh malaikat, oleh semua. Malaikat kata Allah, orang yang bertaubat, illal ladzina tabu, orang yang bertaubat, wa aslahu, lepas bertaubat dia dimulakan hidup yang baru, wa bayyanu, dia betulkan kesilapan dia lama-lama. Ini menjadi dalil di sisi para ulama, kalau kita menyesatkan orang, lepas kita bertaubat, kita kena betulkan balik pada orang. Kita menyesatkan orang, lepas kita bertaubat, kita kena betulkan balik. Terutama macam saya, katalah saya baca hadis tersilap, di antara kalau lagu saya beristighfar, bila saya tahu saya baca hadis silap, maka saya kena betulkan balik. Ikhwatul iman, pada sekian hari saya telah tersilap. Hadis yang saya baca itu bukannya hadis sahih, tapi hadis yang tidak sahih. Itu syarat dia. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim. Mereka itulah orang yang bertaubat. Wa ana at-tawwabur rahim. Aku ini sangat suka pada orang yang bertaubat, kata Allah. Jadi benarlah, at-taibu minadz-dzambi kama la zambalah. Ikhwatul iman, maka apa yang kita tertinggal daripada kitab Nawawi ini, iaitu Nawawi nak cerita pada kita, kalaulah dosa kita itu berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan anak Adam, berkaitan dengan orang, khianat, bunuh orang, curi harta orang, tipu orang, bunuh orang, maka ditambah lagi satu syarat. Dan apabila maksiat itu tadi berhubung dengan manusia, maka syarat taubat ada 4, iaitu 3 di atas ditambah dengan satu syarat, membebaskan diri dari hak orang lain. Apa maksud dia? Yang ni kita kena tengok bulan depan. Kalau tengok hari malam ni juga, terlupa semua habis. Tengok bulan depan. Ini yang paling takut dalam bab taubat. Pasal itu, usahakanlah diri, jangan zalim orang. Usahakan diri, jangan fitnah orang. Usahakan diri, jangan makan harta benda orang dengan jalan yang zalim. Jangan sekali-kali. Jauhkan. Nanti hari Allah bagi hidayah, kita nak bertaubat, tak terjawab kita. Kita akan merasa penderitaan yang besar pada hari itu. Maka eloklah, jangan buat dosa dalam hidup ni. Sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Kalau terhisap rokok tu, astagfirullah, astagfirullah. Menyesal. Pak Amit kata, nak berhenti rokok ni senang. Kata Pak Amit, letak di hadapan kerana Allah. Kebetulan kita pun baru baca bab ikhlas habis dah. Kerana Allah. Aku tak isap rokok ni kerana Allah, bukan kerana siapa-siapa. Antum tahu budak-budak sekolah isap rokok ni, salah satu sebab bila ditanya depa dalam program motivasi dengan depa, budak-budak tingkatan 3 ni, tingkatan 2, kata dia, abang isap rokok pasal apa? Di antara jawapan favorite dia bagi, dia kata kawan-kawan lain kata, kalau tak isap rokok, tak jantan. Hang tak jantan kalau tak isap rokok. Jadi kena bukti kita jantan, balai rokok. Jadi kalau di sekolah tu dia kata apa dia panggil bahasa apa, bila
Budak-budak perempuan tengok ni nampak apa? Apa? Mancur. Nampak macam gitulah. Kalau bahasa seberang dia kata ganteng. Waduh. Kan? Bila tengok nampak ganteng, nampak pria, nampak kita ni nampak. Bila kapit okok. Mau kapit pula tangan kiri satu macam, mau pegang macam 007. Lepas tu asap kok mulut keluar, kok hidung keluar, kok telinga pun keluar. Yang tu kira tingkatan 4, tingkatan 5 tengok tu dia boleh terjun bangunan nombor 2. Kata abang isap okok pasal tu aja, pasal tu. Pasal hari-hari kawan depa duk kata lagu tu, depa duk ocok, dia kata ocok. Depa duk ocok lagu tu, jadi susah kita pun nak kena isap juga. Jadi tak ada sebab lain, bukan sebab doktor kata isap okok sehari 3 batang lepas lohok, lepas asap. Kalau tak isap okok paru-paru rosak. Kalau doktor gila bagi nasihat lagu tu, tak apalah kita isap lah. Tapi nak tinggal lagu mana? Betul lah. Kerana orang tak tertinggal, kerana ustaz tak tertinggal, hanya kerana Allah dia pasti tertinggal. Inni lakuma asma'u wa ara. Allah kata aku dengan hampa, aku dengar dan aku sangat melihat. Masya Allah. Kerana itu betul. Letak Allah di hadapan kerana dia, untuk dia, bekerja untuk jadi abdi dia, yang orang kata berat akan jadi ringan di sisi mata seorang mukmin. Jadi ikhwatul iman, lagi sekali punya perjumpaan kita akan tengok bagaimana Nawawi nak tambah lagi satu syarat, iaitu kita kena selesaikan bab kita dengan orang yang kita zalimi. Itu termasuk salah satu syarat taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.